Assalamualaikum, selamat datang semua. Sementara itu saya nak buat live kat Facebook dulu. Ditunggu sekejap lepas tu baru kita start. Okey. Okey. Lambat pula dia punya respon kat Facebook ni. Saya tunggu sekejap. Okey, saya ingat Facebook dah on. Sebelum tu saya kena share dulu. Copy link. Okey. Copy link. Okey, seminit lagi. Okey, saya dah share link semua. Okey, dah. Waalaikumsalam, sihat Tuan Halimi. Okey, dekat Zoom kita dah ada beberapa orang, dekat Facebook pun dah ada. Tuan Rozi, waalaikumsalam. Okey, dan saya dah start record. Okey lah, so kita start lah properly. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih dan minta maaf banyak-banyak sebab dah agak lama tak buat live sebab agak busy beberapa hari sebelum ni kan. So lagipun saya ambil cuti juga dalam 2-3 hari ni untuk orang cakap cuti relax, tenangkan minda dan sebagainya. So boleh susun balik strategi dan sebagainya. Okey, so seperti mana yang saya dah janji sebelum ni, kita nak sambung topik yang ke berapa ni? Topik yang ke-10. Okey. Topik yang ke-10 kita ada seperti yang saya dah rancang kesemua sekali dalam topik siri diskusi ilmu saham ada 30 topik. So topik pertama hingga topik ke-9 kita dah sentuh. Yang topik yang ke-9 lepas, kalau siapa-siapa yang tak sempat tengok boleh tengok balik dalam saya punya page, boleh scroll ke bawah lah dekat page. So cari topik yang ke-9, diskusi ilmu saham. Topik yang ke-9 tu kita ada discuss sedikit berkenaan dengan asas kajian syarikat lah. So saya ada sentuh sikit macam mana cara kita nak pilih syarikat-syarikat yang boleh dikatakan ada potensi untuk naik kan. Tapi saya tak pergi terlampau detail lah. Untuk lebih detail memang saya advise tuan puan kena masuk kelas lah ataupun boleh join saya punya group jugalah. Memang kita ada diskusi juga sedikit berkenaan dengan fundamental dalam group. Cumanya untuk topik yang lebih detail fundamental dalam group, saya dah sediakan syllabus. Cuma masa dia belum sampai lagi untuk saya explain. So ahli group yang dah ada dalam group kena sabar sikit. Okey. Okey. Sementara tu saya mute dulu semua. Kalau siapa-siapa tuan puan yang pakai Zoom tu tolong pastikan mikrofon tutup dulu supaya tidak mengganggu ahli-ahli group yang lain. Okey. So, untuk tidak memanjangkan masa, saya buka dulu slide PowerPoint diskusi ilmu saham. Cumanya pada malam ni sebenarnya tak
tak ada slide pun sebenarnya pada malam ni sebab topik yang saya nak sentuh malam ni adalah saya kena buka menggunakan PowerPoint. Sebab sebenarnya komputer ni hari tu dia tiba-tiba dia suruh gunakan WPS punya words. Saya pun tak biasa gunakan WPS Office apa entah nama dia. Waalaikumsalam tu apa ni, Cordoba Bertano. Kan nama canggih. Okey, saya share screen dulu. At least tuan-puan boleh nampak lah. Okey, ini adalah topik yang kita nak discuss malam ni. Topiknya adalah topik yang ke-9. Topik yang ke-10 dah. Okey. Bagaimana Warren Buffett pilih syarikat. Okay. So, actually saya dah pernah pergi kelas lah, okay, sebelum ni yang berkenaan dengan detail tentang fundamental analysis. Dan kita ada discuss jugalah dalam kelas tu berkenaan dengan essence of stock picking. Maksudnya macam mana cara kita nak pick saham-saham yang berpotensi, yang fundamentally bagus, ada bisnes yang bagus dan ada financial ratio yang bagus. Okay. So dalam kelas tu saya dah belajar beberapa perkara lah. Antaranya adalah step pertama yang kita nak belajar, yang cara kita nak kaji sesuatu syarikat adalah kita kena tahu apa bisnes yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Secara umumnya lah kan, apa bisnes yang dilakukan oleh syarikat tersebut. So secara ringkas je saya boleh letak kat sini. First kita kena tahu apakah bisnes ataupun perniagaan lah. Okay, perniagaan yang dilakukan oleh syarikat tersebut, ataupun dalam bahasa mudahnya kita boleh cakap apa bisnes model syarikat. Bisnes model kan. Macam ni bisnes model macam tu. Bisnes model maksudnya syarikat tu buat apa kategori syarikat tu di dalam sektor apa kan, dia jual apa, produk dia macam mana, adakah dia dalam sektor teknologi ke ataupun oil and gas ataupun healthcare kan. Contoh macam HLT ke atau K Plus atau syarikat-syarikat macam Top Glove, Hartalega apa semua tu kita dah tahu dah dia berada dalam sektor healthcare dan sektor syarikat tersebut buat glove kan. So contoh macam JHM, VS, kita dah tahu syarikat-syarikat ni berada dalam sektor teknologi dan dia buat produk-produk yang melibatkan semiconductor, macam itulah kan. Tapi untuk lebih detail lagi, macam mana cara untuk tuan-puan memahami sesuatu syarikat tersebut, macam mana kita nak tahu apa yang syarikat tersebut buat secara lebih detail. Ahli grup boleh jawab. Soalan ni simple je. Siapa boleh jawab? Macam mana cara kita nak tahu secara detail apa yang syarikat tersebut buat? Contoh kan macam kalau kita tengok Pos Malaysia. Syarikat Pos Malaysia buat apa? So macam mana kita nak tahu secara detail? Dekat mana sumber rujukan yang kita boleh cari atau kita boleh dapatkan untuk kita faham detail bisnes yang dibuat oleh syarikat tersebut? Cepat, Elite Group ada nak jawab tak? Ke tak dengar? Saya punya suara okey tak? Boleh dengar tak? Ke saya cakap sendiri? Boleh? Boleh dengar tak? So rakan-rakan dekat Facebook boleh kalau nak tolong tolong jawab, boleh komen sikit ke dekat bahagian komen tu kan. Tengok website company. Tuan Fikri cakap tengok website company. Tuan Nazri cakap tengok website company. Okey. Malaysia Stock Biz. Okey. Tuan Aswad cakap tengok Malaysia Stock Biz. Lagi ada jawapan lain yang lebih tepat? Actually betul, tak ada jawapan yang salah pun sebenarnya, cuma dia nak yang lebih tepat. Bursa Malaysia pun ada. Okey. KL Screener. Ada lagi? Tengok bursa website. Company profile. Company profile tu nak tengok kat mana?
KLSE screener. Buat Jomos. Pak Tam cakap lihat di Malaysia BIS. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Ada lagi tak jawapan lain? Mana kita nak tengok secara detail apa yang company buat? Okey lah, dah banyak ni kan jawapan ni kan. Okey, saya jawab kan. Saya ingat macam saya punya webcam ni terlampau rendah. Okey, tengok mata pun dah macam juling sikit. Okey, jawapan ni adalah kita boleh tengok dekat annual report. Okey, kita boleh tengok dekat annual report company. Setiap setahun sekali apabila syarikat dah keluarkan dia punya annual report kan selepas AGM. Biasanya AGM ni dia kena buat sebelum akhir tahun. Okey, public listed company kena buat AGM sebelum akhir tahun. So selepas dah buat annual report, dia ada beberapa bulan yang diberi oleh bursa kepada syarikat untuk produce dia punya annual report. Okay, untuk produce annual report. Every time company keluarkan dia punya annual report, saya tulis kat sini lah kan, kita boleh tengok annual report. Every time company produce annual report, company kena tulis dekat dalam tu apa bisnes yang dibuat. Okey, apa bisnes yang dibuat. Sama ada bisnes yang dibuat sekarang ataupun dia punya mission, apa bisnes yang akan dibuat nanti, ataupun apa sahaja yang melibatkan bisnes company tu kita boleh dapatkan dalam annual report. So, kalau tuan-puan tak biasa kan nak dapatkan annual report, mana nak dapatkan annual report? Actually, kita boleh buka laman web bursa. Bursa Malaysia. .com. Okay. Buka je laman web bursa-malaysia.com. Ini saya tunjuk dia punya step dia lah. Slow pula kan. Okay. And then kita cari dekat bahagian ini announcement dia. Mana dah? Sekejap kita tengok syarikat tu sendiri, contoh lah contoh saya buka MACP. Kita cari dia punya annual report. Ni dekat sini. So kalau tuan-puan nampak kan, kalau tuan-puan nampak listed company ni, sebab tadi saya dah tekan MACP. So kita tengok annual report dekat sini. So annual report ni yang last year punya lah, sebab tahun ni punya belum habis lagi kan, nak kena ada AGM dan sebagainya, biasanya akhir tahun lah. So dah akhir tahun nanti baru akan ada annual report. So announcement date 31 Oktober 2019 last year. Ini dia punya annual report dia. Cuba kita tengok. So annual report ni kalau let's say tuan-puan adalah pemegang saham syarikat ni, sometimes dia akan hantar annual report tu ke rumah. Kalau kita hold lah, kita jadi investor kan. So kalau kita hold saham syarikat tu, dia akan hantar ke rumah. Okay? Ataupun ada juga yang dia tak hantar ke rumah lah, dia hanya email dan sebagainya. Tapi boleh request. Kita ada hak untuk request annual report. Ini MACP annual report 2019. Okay, tekan je kat situ. And then kita boleh tengok bahagian bisnes, apakah bisnes yang dijalankan oleh syarikat ini. Okay. So nak kena baca-baca lah juga. Tapi malam ni tak adalah saya nak tunjukkan cara nak baca annual report kan. Cuma kalau ada masa, tuan-puan boleh tengok apa ni, konten yang ada dalam annual report tu. Boleh tengok lah company profile, corporate information, corporate structure, management discussion, board of director, apa semua kan. Sebelum pergi lebih detail lagi berkenaan dengan dia punya financial statement kan, dia punya cash upfront pula, dia punya cash balance, dia panggil apa tu, dekat dalam ni, ya dekat bahagian financial statement tu, daripada dia ada yang perjalanan cash flow statement, financial statement sebagainya kan. So kita boleh tengok secara detail lah apa yang company tu buat. So dia punya mission, dia punya vision dia. So inilah benda yang dibuat oleh Warren Buffett every day. Tapi dia tak adalah baca semua beribu-ribu company yang ada dekat US. Dia pun pick juga company-company yang
yang dia rasakan dia nampak hala tuju dan masa depan. So apa yang kita nak discuss malam ni adalah tajuk dia macam mana cara Warren Buffett pilih syarikat-syarikat yang dia nak masuk. So sebenarnya kalau kita dah dengar pergi kelas apa semua yang investor yang terkenal dan sebagainya kan, kalau mereka follow cara Warren Buffett pilih company, sebenarnya dia ada beberapa kriteria yang basic dan kriteria umum. Yang ni saya tak pergi very detail lah, kita just discuss kriteria umum secara generally macam mana cara Warren Buffett pilih syarikat. Dia ada 4 je sebenarnya, dia ada 4 je kriteria dia. Ni biasanya kalau tuan puan baca surat chairman message kan, board of director message ni, kita akan nampak hala tuju syarikat tersebut. Board of director, biasanya chairman lah, kita kena tengok chairman punya message. So biasanya chairman yang akan bagi hala tuju syarikat ni lepas ni dia nak buat apa dan sebagainya kan. Nak kena scroll sikit lah. Mana dah? Tak adalah, saya tak pergilah detail. Nanti kalau ada masa nanti tuan-puan boleh download je annual report dekat laman web bursa. Tapi dia punya annual report ni lambat lah. Maksudnya kalau tahun 2020 ni annual report yang tahun 2019. Sebab tu Warren Buffett bercakap, kalau kita nak pilih company yang betul-betul yang durable kan, dia punya keyword dia, yang durable, yang sustainable, jangan tengok setahun-setahun je. Kita kena tengok every 5 years punya every 5 years punya performance. Okay. Kalau dia setiap 5 tahun sekali dia masih profit dan profit dia meningkat, itu maksudnya company tu bagus. Okay. Kalau company tu IPO yang baru je listed, most of the time Warren Buffett dia memang tak akan pilih company yang tak ada track record. Most of the time Warren Buffett dia akan ambil company yang dah ada sejarah listed tu dah lama. Kadang-kadang dah dekat 30 tahun atau macam Coke kan. Coke dia punya listing tahun bila tu saya tak ingat dah. Tapi dia punya sejarah dekat pasaran dah lama. Walaupun dia dah lama, yang tu yang dipilih oleh Warren Buffett. Kenapa? Kenapa kan? Okay. So sebelum saya share apa yang menjadi kriteria Warren Buffett punya pemilihan, kita cantikkan dulu kita punya slide. Situ. Inilah saya punya perangai ni kan. So kalau nampak yang serabut-serabut ni kita tak suka. At least bila saya tengok balik slide yang saya dah buat, saya tengok at least dia dah ada structure. So senang kita nak rujuk kan. Okay. So yang ni belum lagi masuk apa yang Warren Buffett punya kriteria. Saya pergi dulu dia punya overview dululah. So perkara yang kedua adalah kita nak tengok dari segi financial. Okay, dari segi financial. So financial ni kita nak tengok dekat mana? Dekat mana kita nak tengok financial ataupun kedudukan kewangan lah kan dalam bahasa Melayunya. Kedudukan kewangan syarikat. Dekat mana kita nak tengok financial punya, syarikat punya financial. So sama juga, paling mudah kita boleh tengok dekat dia punya annual report. Kita tengok dekat bahagian financial. Okay. Biasanya dekat annual report ni dia memang dah ada dah struktur dia. Kita tengok yang bahagian atas kali ni, dia punya struktur dia ke semua syarikat-syarikat yang public listed, dia memang dah structure annual report tu memang dah ditentukan oleh bursa. Okay, ditentukan oleh bursa. Dia dah ada pattern dia dah ada format dia, cuma adalah certain level lah yang company boleh touch up lah ataupun buat sedikit modification. Tapi rangka asas dia memang tak boleh lari lah. Okay. Macam company profile kena ada, financial highlight, apa semua, corporate structure memang semua kena ada. Yang company boleh modify-nya, boleh tambah-tambah gambar, tukar-tukar dia punya struktur ni kan. So yang basic apa yang bursa nak memang kena ada dalam ni. Salah satunya adalah berkenaan dengan financial statement kat mana kita tengok ada tak dalam.
Dia memang ada, cuma dia nak tengok kat mana benda tu ni financial statement. So dalam financial statement ni kita akan nampak beberapa perkara. Antaranya adalah cash yang yang company ada. Lepas tu liability yang company ada, asset yang company ada. Lepas tu cuba tengok statement of financial, cuba kita tengok muka surat 054. Tapi malam ni saya bukanlah nak nak go through detail sangat. So yang kita boleh nampak adalah dia punya asset company banyak mana. Asset ni ada non-current dengan current. Non-current ni yang asset yang kita panggil fixed asset yang susah untuk di cash out, susah untuk ditukarkan kepada cash. Kalau current asset, asset yang mudah untuk ditukarkan kepada cash ataupun dipanggil liquidity lah kan. Dia asset yang ada liquidity. Contohnya macam cash kan, receivable ni apa semualah benda yang ada kat dalam tu kan. Dia punya inventory dan sebagainya. And then liabilities ni merujuk kepada hutang syarikat. Okay? Dia ada current liabilities dengan non-current. Non-current ni hutang jangka masa panjang. Kalau current hutang jangka masa pendek. Tu. So apa yang baik adalah sekiranya kalau tuan-puan ingat lagi apa yang saya bagi tahu sebelum ni kan, kita kena ingat yang ni. Ni saya dah tulis kat situ. Aset bersamaan dengan total share yang dikeluarkan oleh syarikat yang dimiliki oleh shareholder tambah liabilities. Kalau sekiranya aset banyak tapi liabilities lagi banyak daripada aset, maksudnya syarikat tak mampulah untuk cover dia punya aset ni kan. So kita kena tengok. Kalau sekiranya hutang dia terlampau besar, aset dia tak mampu nak cover balik hutang-hutang tersebut, itu syarikat ada masalah. Okay. Salah satu cara kita nak tahu adakah syarikat tersebut bagus ke tak bagus adalah adakah bisnes yang dia buat sekarang mampu untuk generate profit atau revenue yang besar yang boleh cover dia punya loss, dia punya liabilities. Kalau sekiranya syarikat tersebut asyik nak minta je duit daripada pelabur, sikit-sikit nak buat right issue kan, sikit-sikit nak keluarkan warrant, nak dapatkan extra modal untuk bisnes, maksudnya syarikat tersebut ada something lah. Maksudnya bisnes yang dibuat tu dia tak dapat nak hasilkan cukup revenue untuk menampung syarikat tersebut. Macam tu. Okay. Okay, itu yang kedua. Yang kedua, financial. Financial ni kita boleh tengok dekat annual report juga. Yang ni kena go detail lah kan. Tapi saya tak explain lah hari ni. Okay, yang ketiga kita nak tengok valuation dia. Valuation. Apakah value ataupun nilai syarikat tersebut. So macam mana cara kita nak tengok nilai syarikat ataupun macam mana cara kita nak value nak meletakkan nilai syarikat tu. So dalam valuation kita ada satu istilah yang dipanggil sebagai financial ratios. Financial ratios. So financial ratios inilah yang tuan-puan pernah terdengar, contohnya macam EPS kan, earning per share kan, PE ratio ataupun per earning ratio ataupun price per earning ratio, ROE return on equities kan, ROCE return on capital employed, ataupun ROA return on asset kan, ataupun kita boleh tengok juga asset test ratio, debt to asset ratio, apa lagi ratio yang ada, DPS kan, dividend per share, NTA net tangible asset, apa lagi, banyak lagi lah, ada beberapa lagi lah kalau tengok financial ratio. So setiap financial ratio ni dia ada nilai yang tersendiri yang boleh represent tahap kesihatan company. So sekiranya kita gunakan short term, terlampau short term untuk kita tengok ratio ni, dia tak berapa nak valid sangat. Macam tu. Sebabnya fundamental syarikat dia tak berubah dalam jangka masa yang terlampau cepat, kecuali dalam kes yang sekarang lah kan, kecuali yang dalam kes yang COVID ni lah. Maksudnya disebabkan oleh demand terhadap glove, face mask dan produk-produk yang melibatkan healthcare ni
tiba-tiba ada surge, ada kenaikan yang mendadak, itu memberi pulangan yang besar secara mendadak kepada company-company yang terlibat dalam sektor healthcare. Nah, itu baguslah, dari segi positifnya bagus. Tapi dia memberi impact yang lain kepada sektor-sektor lain. Contohnya sektor penerbangan, kan tengok macam Asia kan, mana flight pun dah berkurang kan, dia tak boleh nak pergi overseas sangat kan. Walaupun ada penerbangan, masih ada lah, tapi very limited. Macam perhotelan, kalau kita tengok waktu-waktu awal COVID dulu, banyak hotel tutup, dan ada beberapa hotel yang kecil-kecil ni, yang skala kecil, yang tak ada kemampuan untuk bertahan ni, terpaksa tutup juga. So kita nampak dalam keadaan yang tiba-tiba, yang keadaan yang tidak dijangka, dia ada certain sektor berdapat positive impact yang amat bagus, certain sektor dapat negative impact. Macam teknologi tiba-tiba pun naik juga sekali kan, especially yang melibatkan Internet of Things. Macam orang duk cerita tentang video conferencing dan sebagainya. Itu Zoom lah kan, Zoom meeting tu kan, kat Malaysia tak ada company tu. Tapi kita boleh nampak lah, dia ada dua ekstrim. Satu ekstrim profit, satu ekstrim loss, macam tu. So dia ada dua pihak, bukan dua pihak, macam mana nak cakap, dua hujung lah, macam dua end, left end dengan right end lah, macam tu. Okay, so ini secara basicnya untuk kita tengok cara umum pemilihan syarikat. First, kita tengok business model syarikat, apa yang dia buat. Yang kedua, nak tengok financial statement syarikat, macam mana kedudukan kewangan syarikat. Yang ketiga, kita nak tengok valuation. Dekat sinilah akan muncul satu istilah yang dipanggil sebagai intrinsic value. Okay, intrinsic value. So nilai syarikat. Intrinsic value ni ada banyak cara untuk kira. Gordon saya tak ingat dah. Ada salah satu tu. And then ada juga orang gunakan dividend discounted module, DDM. Ada yang gunakan DCA, discounted cash. Saya pun tak ingat sangat itu. Tapi overall ada beberapa formula yang digunakan. Kalau yang Warren Buffett punya formula, dia punya formula tu, dia projection of company punya profit 10 tahun ke depan. Tapi walaupun dia tak accurate, tapi overall dah nampak dah sedikit ke mana arah tuju syarikat. Sebab Warren Buffett ni, dia punya pandangan dia 10 to 20 years ahead. Dia jauh ke depan lah. Okay. So, untuk cari intrinsic value ni, nanti tuan-puan kena belajar balik lah kan, secara lebih detail. Tapi basically ada beberapa teknik lah. Okay. Mungkin boleh gunakan Graham value dan sebagainya. So memang istilah-istilah yang saya sebut ni, mungkin kalau tak pernah dengar, nanti boleh tengok dalam Investopedia lah. Dalam Investopedia memang ada. Okay. So ini secara umum generally, macam mana cara kita nak buat kajian syarikat-syarikat yang dapat memenuhi kriteria yang kita nak pilih as a fundamentally strong company kan, macam tu. So, tapi kita kena letak dulu mindset. Okay, mindset. Biasanya untuk cari yang fundamentally strong company, kita punya mindset adalah sebagai investor lah. Maksudnya nak masuk dan hold selama yang mungkin, selagi mana syarikat masih perform, fundamentally masih strong dan masih profitable. Okay. So, ada 4 kriteria. Sebelum saya masuk ke Warren Buffett punya kriteria untuk pilih syarikat, ada soalan tak berkenaan dengan tajuk pada malam ni? Jangan tanya pasal counter-counter pula. Counter-counter nanti insyaAllah saya akan buat sesi diskusi counter-counter, nanti kita tengok secara technically. Okay. Ada soalan tak? Kalau nak tanya. Ini tajuk ni saya letak kat sini. Ini belum lagi ni, ini secara umum. Secara umum kita pilih
kita kaji FA secara umum. So Warren Buffett dia ada 4 kriteria. Satu lagi kat sini. Macam tak muat dah. 1, 2, 3, 4. Macam ni lah. Cantik sikit kan. Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okay. So, kalau siapa-siapa yang selalu baca buku berkenaan dengan Warren Buffett punya style ataupun pernah hadir kelas yang siapa-siapa guru yang ajarkan berkenaan dengan value investing, satu istilah yang dipelopori, bukan dipelopori macam ni nak cakap, satu istilah yang famous yang disandarkan kepada Warren Buffett adalah value investor. Value investor. So Warren Buffett ni dikenali sebagai value investor. Kenapa? Kenapa dia dikenali sebagai value investor? Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana dia pilih syarikat-syarikat yang ada value. So dia sebenarnya Warren Buffett punya secara umumnya masa awal-awal keterlibatan lah Warren Buffett dalam dunia saham, dia lebih terpengaruh dengan gaya yang cara kajian saham yang dipelopori oleh Benjamin Graham, kan? Benjamin Graham. So apa yang diajarkan oleh Benjamin Graham, kalau kita boleh singkatkan dalam summary, Benjamin Graham dia ajarkan supaya pilih syarikat yang under value. Yang under value yang maksudnya yang syarikat yang dah murah berbanding dengan nilai pasaran. Okay? Contoh, let's say kalau ada syarikat A kan, syarikat A harga saham dia adalah RM10. Tapi bila kita tengok nilai sekarang adalah RM10. Bila kita tengok dia punya intrinsic value dia, sepatutnya nilai dia adalah RM40. So nilai sekarang maksudnya jauh lebih rendah berbanding dengan nilai intrinsic value. So berdasarkan apa yang Benjamin Graham cakap, asalkan ada je nilai syarikat yang under value, beli. Macam itulah kan, secara mudahnya lah. Dia tak adalah mudah macam tu kan, tapi secara mudahnya kita boleh cakap macam itulah. Asalkan nilai company drop below dia punya intrinsic value, beli. Macam tu. So macam mana nak cari intrinsic value itulah yang kena belajar lah kan. Ratio apa yang penting? Sebenarnya semua ratio tu penting. Kalau kita, macam saya cerita sebelum ni, kalau contoh kita ambil contoh seorang manusia kan. Untuk kita cakap seorang manusia tu sihat, dia ada beberapa kriteria dia yang kita kena tahu. At least kena nak tengok blood pressure dia, suhu badan dia, pulse rate dia, temperature, semua dia punya vital sign lah kan. Vital sign ni maksudnya tanda-tanda penting. Sama juga dengan syarikat. Kita tak boleh bergantung kepada 1-2 ratio je. Kadang-kadang 1-2 ratio dia akan jadi misleading. Macam Warren Buffett, dia tak bergantung kepada 1-2 ratio je. Dia tengok keseluruhan overall of the company. Bukan setakat financial ratio sahaja. Dia tengok dari segi bisnes syarikat buat apa, dari segi financial statement tu obviously lah dia kena tengok. And then dari segi valuation company tu, berapa nilai syarikat. So secara kena pergi lebih detail, kena tengok intrinsic value lah. Okay. Kriteria pertama, kita masuk tajuk kan. Kriteria pertama, untuk pemilihan yang dilakukan oleh Warren Buffett adalah Warren Buffett akan pilih company yang simple and understandable. Ini yang dia pilih lah. Okay? Ini yang dia pilih. Dia akan pilih company yang mudah dan boleh difahami dari segi apa? Dari segi syarikat, dari segi perniagaan dia, bisnes dia kan, dia punya business model yang syarikat tu buat. Okay, itu yang pertama. Reka tanya, betul kalau PE ratio bawah 10 maksudnya syarikat saham tu under value? Tak semestinya. Tak semestinya. PE ni dia bukan nak tengok value ke syarikat tu. Dia adalah price per earning ratio. Kita nak tengok
berapa lama jangkaan saham tersebut, saham syarikat tersebut untuk mencapai nilai yang sepatutnya dicapai. Kalau let's say PE dia bawah 10, maksudnya kalau kita melabur RM1, katakan PE dia 10 kan. Kalau kita melabur RM1, maksudnya 10 tahun akan datang kita akan dapat balik nilai RM1 tu. Gandaan dia kan. Macam itulah lebih kurang. Okay. Kalau PE dia besar, maksudnya lamalah nilai, malah lama yang masa yang kita kena tunggu untuk dapatkan balik nilai yang pelaburan tu. Macam tu lebih kurang lah. Dalam bahasa yang paling mudah tu kan. So pertama sekali, Warren Buffett akan cari company yang simple and understandable. Maksudnya syarikat dalam bidang ataupun syarikat yang dia boleh faham. Kalau syarikat tersebut dia tak faham, maksudnya bukan dalam bidang dia, ataupun dia tak dapat nak comprehend apakah perniagaan syarikat tersebut, dia tak pilih. Okey, kenapa? Tahun 1990-an kan, yang mana masa tu adalah zaman .com, yang mana banyak syarikat-syarikat .com, asalkan ada .com je dekat nama syarikat tu, saham naik mencanak-canak kan. Tapi kenapa masa tu Warren Buffett tak beli satu pun company-company .com? Sebab berdasarkan apa yang prinsip Warren Buffett, kalau dia tak faham syarikat tersebut, dia tak akan beli. Okay? Kalau dia tak faham syarikat tersebut, dia tak akan beli. So dia tak nak memeningkan kepala dia, nak memahami betapa kompleksnya perniagaan sesebuah syarikat tersebut. Kenapa Warren Buffett beli Coca-Cola? Salah satunya sebab Coca-Cola, berdasarkan apa yang dia cakap, dia punya model bisnes dia very simple. Air botol masuk formula kan, buat air, guna formula tertentu lah dia punya resipi dia tu kan. Masuk botol, distribute. Buat air, masuk botol, distribute. Contohnya syarikat Gillette. Kenapa Warren Buffett beli Gillette? Sebab Gillette pisau cukur kan. Buat pisau cukur, jual, distribute seluruh dunia. Sama juga Coca-Cola lah. Sama juga dengan beberapa company-company lain. Warren Buffett pun ada saham dalam syarikat bukan construction, dia buat brick, dia buat batu-bata untuk construction kan. So and then salah satu, kalau sekiranya tuan-puan ada baca kisah tentang Warren Buffett, dia ada minat yang mendalam dalam bidang insurans. Dia ada minat yang mendalam dalam bidang insurans. Pernah satu kali, masa tu umur dia awal dewasa lah, dalam mungkin 20-an kalau saya tak silap. Okay. Masa umur dia 20-an, dia pernah pergi jumpa dengan manager general insurance. Okay, manager general insurance. Dia semata-mata dia nak tanya secara mendalam berkenaan dengan insurans punya bisnes. Masa tu kalau saya tak silap, masa tu dia masih belajar lagi dekat universiti, Columbia University kan. So dia berdua dengan manager syarikat insurans tu, dan dia spend masa yang lama lah, beberapa jam, untuk dia memahami macam mana company insurans ni berjalan. So salah satu passion dia yang dia ada adalah dalam bidang insurans. That's why kenapa Warren Buffett beli Geico, okay? General Insurance Company, US punya General Insurance Company kan. Dia beli Geico, dan dia beli Geico banyak lah. Macam dia beli tu sehingga kan Geico dah jadi milik dia, milik Berkshire Hathaway. So dia macam dia sebabkan dia faham betul-betul dengan insurans punya company, macam mana masa depan insurans company, perjalanan dia, macam mana cara dia nak tune over insurans company supaya profitable dan banyak lagi, sebab dia faham kan. So dia beli, dan dia beli bukan dia beli sikit-sikit, terus dia beli sehingga kan dia menjadi whole owner lah. Maksudnya dia adalah pemegang Geico tu terus. Maksudnya dia beli semua sekali dah, dia beli syarikat tu terus. Macam tu. Itu Warren Buffett punya style. Once dia dah faham, ataupun bila dia dah jumpa satu-satu company yang simple and understandable, yang dia boleh faham apa yang syarikat tu buat, terus dia beli. Tapi tak adalah terus macam tu kan. Adalah beberapa kriteria lain lagi. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, Warren Buffett akan pilih syarikat yang ada honest and reliable management. Yang ni
Ini yang dia cakap lah kan. Dia akan pilih syarikat-syarikat yang apabila dia tengok kepada tim yang manage company tu, dia akan pilih tim yang memang honest lah, yang jujur, yang tak ada macam mana kita cara nak cakap, dia tak ada terlampau banyak politik sangatlah dalam syarikat macam tu kan. So kena ada tim yang jujur, yang boleh dipercayai, yang boleh diberikan kepercayaan untuk manage syarikat. Itu yang Warren Buffett pilih. Okay. So kalau saya tak silap lah kan, kalau saya tak silap, salah satu cara yang dilakukan oleh Warren Buffett apabila dia take over sesuatu company, dia akan make sure manager company tersebut adalah orang yang honest and reliable. Kalau orang tu tak honest, tak reliable, dia akan tukar. Itulah kalau saya tak silap lah kan. And then apa yang dia cakap, dia lebih prefer sekiranya staff company tu lebih mementingkan company tu berbanding dengan diri dia. Itu salah satu benda yang amat yang susah juga sebenarnya. Tapi contoh yang dia cakap macam ni. Sekiranya manager syarikat tersebut kan, terpaksa company bagi kereta kan, terpaksa bagi allowance perjalanan apa semua, itu dah menyusahkan company. Better manager tersebut sanggup naik bas ataupun naik public transportation untuk pergi kerja. Itu yang Warren Buffett lebih suka berbanding dengan company terpaksa keluarkan belanja untuk dia punya nak bagi kereta kat dia sebagai macam tu. Itu yang Warren Buffett punya preferences lah. Dia lebih suka orang yang macam tu. Manager yang macam tu lah. Okay? Yang company terpaksa nak spend banyak hanya untuk dia. Sedangkan mungkin perbelanjaan tu mungkin boleh salurkan ke bahagian lain lagi kan. Itu yang kedua. Ni secara umum je lah kita bagi, tak adalah detail sangat kan. So okay. Yang ketiga, company kena ada strong and durable economic modes. Strong and durable economic modes ni adalah syarikat yang ada macam mana kita nak cakap dia, kalau tuan-puan tengok Castle kan, Castle with modes. Dia macam ni. Kalau tuan-puan tengok Castle with mode macam ni kan. So yang mengelilingi castle ni, ini adalah mode ataupun istilah dia pertahanan. Kita bagi ni. Saya ambil lah gambar ni kan. So mode ni adalah benda tu. Tempel kat sini. Ini adalah mode. Saya tulis kat sini. MOAT. Itu adalah mode lah. So dia ada protektif. So company yang bagus adalah company yang ada strong and durable economic mode. Dari segi ekonominya, syarikat tersebut seolah-olah ada benteng dan ada pertahanan yang kuat yang mempertahankan syarikat tersebut. So salah satu istilah yang digunakan oleh Warren Buffett adalah franchise. Tapi sebelum ni saya mungkin ada salah faham sikit. Saya ingat franchise yang dimaksudkan oleh Warren Buffett tu adalah franchise yang macam kita faham. Contohnya macam KFC, McD kan. Ataupun KFC, McD, apa lagi franchise. KFC dan McD je yang saya tahu. Banyak lagi kot franchise lain. Macam Secret Recipe pun ada franchise kan. So tak semestinya makanan je. Apa lagi syarikat-syarikat yang franchise. Apa lagi? Tiba-tiba blank kan syarikat-syarikat franchise. Actually banyaklah syarikat-syarikat yang franchise. So tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Warren Buffett. Yang dimaksudkan oleh Warren Buffett franchise ni adalah syarikat yang memang ada strong and durable economic mode. Baru dia istilahkan dengan franchise. Maksudnya syarikat yang ada pertahanan dari segi ekonomi yang kukuh. So salah satu kriteria
yang dimiliki oleh syarikat yang ada strong and durable economic mode adalah dia punya brand. Okay, dia punya brand, dia punya produk dia, dia punya teknologi dia. So dia punya apa ni, benda-benda yang macam tu, something yang macam mana nak tahu if management company tu spend duit untuk bagi kereta dekat staff etc. Ini saya pun tak tahu, nak kena jadi manager company lah. Kalau Warren Buffett, dia bila dia memiliki syarikat tersebut, automatic dia jadi board of director company. So once dia dah berada dalam company tu, dia tahulah apa perbelanjaan yang syarikat buat. So macam kita as a retailer ni susah sikit lah kita nak tahu kan. Tapi kita boleh trace lah CEO punya gaji dan sebagainya macam tu. Okay. So salah satu daripada economic mode adalah brand dia, produk dia, teknologi dia. So at least company tu dia boleh apa ni, bertahan dari segi ekonomi, dari segi persaingan. Contoh kalau dekat Malaysia, kita ada satu contoh yang memang stand alone lah, maksudnya tak ada competition sangat. Okay. Contohnya adalah Nestle lah. Nestle itu sendiri, dia brand dia pun kita dah tahu dah, dia dah well known, dia ada very strong and durable economic mode. Maksudnya dia tak perlu dah nak bersaing dengan orang lain. Okay, dia tu sendiri dah ada dah dia punya protective mode yang melindungi syarikat tersebut. Okay. Dan yang keempat, okay, yang keempat ni saya tak ingat dah apa dah yang keempat ni. Nantilah kalau saya ingat nanti saya share lah. Tapi kalau saya tak silap, dia ada potential apa ni, projection ke depan. Macam mana kita nak tulis macam tu lah. Dia ada potensi masa depan. Maksudnya sama ada dia punya produk dia evergreen ataupun produk dia akan ada demand 10 hingga 20 tahun akan datang. Cuba kita tanya kan, macam syarikat Pos Malaysia, 10 tahun akan datang orang masih guna pos tak? Most probably masih guna kan. 10 tahun akan datang orang masih shopping tak? Beli barang online dan sebagainya. Obviously lah kan. So maksudnya masih relevan lah. Okay, masih relevan. Macam syarikat-syarikat yang terlibat dalam pembuatan kayu-kayan, chipboard dan sebagainya. 10 tahun akan datang masih ada tak orang guna kayu kan? Ada, nak buat perabot dan sebagainya memang akan sentiasa ada. Tu dari segi potensi masa depan, adakah syarikat punya produk tersebut masih lagi digunakan dan masih lagi ada demand dekat pasaran, dan adakah potensi masa depan dia akan expand lebih jauh. Mungkin dia boleh expand lebih jauh kan. So empat ni adalah secara umum, sebenarnya ada banyak kriteria yang dipilih oleh Warren Buffett. Potensi masa depan ni salah satunya adalah company yang profitable lah. Profitable. Warren Buffett dia tak akan ambil company yang tak profit kan. Dia mesti akan pilih company-company yang profitable je. That's why dia akan tengok every 5 years punya report. Every 5 years punya report pastikan profit. Kalau 5 years profit, another 5 years tak profit, itu dah tak memenuhi kriteria lah. Sebab untuk jadi investor, kalau nak berjaya kena follow orang yang dah berjaya, yang orang yang betul-betul dah berjaya, yang Warren Buffett lah. Kalau kat dunia ni buat masa sekarang tak ada lagi lah yang on par dengan dia, tak ada. Tapi bawah-bawah dia ramai lah. Okay? Bawah-bawah dia ramai. Tak bermaksud investor-investor lain tak berjaya, tapi dia adalah the top lah. Okay? Cream lah. Dia adalah yang paling atas sekali tu. Okay? So dah tak ada apa dah yang saya nak share. Itu sahaja saya punya discussion, saya punya sharing pada malam ni. Agak simple, at least adalah something kan. At least tuan-puan dapatlah tahu sedikit. So save dulu sebelum hilang.
So next topic insyaAllah lah mungkin minggu depan. Yang ke tajuk yang ke-11, sabar itu duit. Okay. So tajuk yang ke-11 tu lebih santai lagi lah berbanding dengan tajuk yang kali ni. So at least kalau tuan-puan dah faham benda ni sikit pun, sedikit pun dah okey dah sebenarnya. Dia tak pergi terlampau detail sangat. Tapi kalau nak pergi lebih detail, memang kena belajar dalam grup. Okay? Dan memang saya dah sediakan dah sebenarnya silibus ni memang dah ada dalam grup. Cuma saya belum ada masa lagi nak explain in detail. So saya nak habiskan dulu semua revision tentang technical analysis dalam grup, dan kita punya discussion tentang technical analysis dalam grup advance lah. Okay? Dah memang advance lah, dah ke tahap yang kita tak gunakan yang common punya technical analysis lah. Okay? Yang basic common technical analysis macam support resistance, pencak pattern dan sebagainya itu memang penting juga. Tapi kita dah tak guna benda tu. Kita pergi a step ahead, kita dah gunakan algorithm. Maksudnya kita dah gunakan indicators, signal alert dan sebagainya untuk dapatkan signal yang lebih reliable lah. Okay? Signal yang lebih reliable. Okay. So sebelum saya mengundur diri, pada sesi kali ini, ada soalan tak yang berkaitan lah? Kalau tak ada, saya ingat saya nak discuss sikit berkenaan dengan kita punya indeks. Tapi kalau ada soalan, boleh tanya. Kok ada soalan? Sebab ada masa sikit lagi. Awal pula kan hari ni. Biasa pukul 10.30 baru habis. Ini soalan tadi ni. Yang soalan tadi tu kan, ratio yang penting. Jawapan saya adalah kena ambil kira semua ratio lah. Bukan semua pun, at least a few. Kita tak boleh nak bergantung kepada satu sahaja ratio. Tak boleh. Okay. Sebab company ni dia as a whole, dia satu entity. Kita tak boleh potong-potong macam tu. So kena faham secara generally. Kena faham secara menyeluruh lah. Okay. Okay. Ali Group ada soalan tak? Diversified business bagus. Okay. Bagus soalan ni kan. Tok Nazri tanya. Diversified business bagus ke tak? Kita tengok adakah dia punya diversification tersebut memberi positive impact kepada syarikat. Contoh kan. Macam Miko kalau saya tak silap, salah satu daripada chipboard punya company. Dia adalah chipboard company kan. Chipboard ni dia dia guna habuk kayu apa semua kan. And then salah satu daripada diversification Miko adalah dia tanam cendawan. Dia tanam cendawan. Kalau kita tengok sekali macam tu, macam tak ada kaitan sangat cendawan dengan papan. Tapi actually memang berkaitan sebab dia guna habuk kayu untuk tanam cendawan. So dia dapatlah dia punya pulangan dari situ. Macam Bahvest kalau dulu dia adalah syarikat yang agricultural kan, yang ikan penternakan kan, ternakan ikan, Borneo Aquavest. Ikan punya business lah. Tapi dia diversification, dia buat gold pula kan, buat peleburan emas. Mungkin tak nampak sangat dia punya relation antara dia punya main model business dia dengan yang current diversification, tapi benda tu memberikan positive impact kepada syarikat. So kalau bagi positive impact kepada syarikat, kita boleh consider okey lah macam tu. Cuma dia dah tak jadi simple lah, dia dah jadi kompleks macam tu. FA syarikat hanya untuk pelaburan long term sahaja kan, bukan short term long term, bukan short term. Kalau let's say bawah daripada setahun, kita just boleh gunakan technical analysis pun dah okey. Kalau kita nak invest lama, in term of investment more than 1 year and above, contoh ke 5 tahun, 10 tahun, ataupun memang kita nak makan dividen je, memang better kena cari company yang strong FA, good value,
Macam itulah. Okay. Yang memang ada potential 10 tahun ke 20 tahun akan datang. Better cari company yang macam tu. Yang dia punya FA dia very strong. Okay. Dan FA ni kita tak boleh just tengok PE, tengok ROE pun dah boleh cakap okay ini good fundamental company, tak boleh. Dia more complex than financial ratio PE, ROE sahaja macam tu. Okay. PE, ROE boleh bagi a glimpse, satu apa ni, secuik je daripada keseluruhan company. Kita kena go in depth lah, maksudnya kena mendalami lagi syarikat tersebut kalau betul-betul nak kaji lah kan. Memang kena go through annual report. Okay, kena go through annual report. Okay, kalau boleh baca semualah beberapa tahun punya ke belakang annual report. Sebab nak tengok yang ke depan tak dapat, kena tengok yang ke belakang lah. Okay. Macam Warren Buffett kan, kenapa dia rajin sangat membaca? Sebab dia dapat faham generally syarikat tu, macam dia baca, macam mana kita nak cakap macam kita tengok cerita. Kita tahu daripada beginning sampai ending dan kita boleh predict dah. Okay, kecuali ada twist plot lah kan. Kalau cerita yang tak ada twist plot, kita boleh tahu dah ending dia kemungkinan besar akan jadi macam ni. Macam itulah yang Warren Buffett cakap. Warren Buffett buat, dia dah faham dari segi financial report syarikat tu, dia dah dapat nampak dah daripada awal syarikat tersebut bergerak berjalan begini-begini, dia punya mission, vision, apa yang nampak dekat annual report, apa yang nampak dekat financial statement, semua tu dia dah dapat bayangkan apa yang akan berlaku. Tak adalah nampak macam vision terus nampak macam tu kan, macam meramal, tak ada. Tapi based on logic lah, based on logic. Kalau syarikat yang strong cash company, mungkin dia boleh bertahan lama lah macam tu. Okay. Tengok juga produk dia macam mana kan. Okay, so kita tengok sikit lah. Kalau dah tak ada soalan, kita tengok sikit index. Okay, so first saya akan tengok monthly kita punya index. Okay, saya tengok monthly punya index. Kita tengok secara general. Okay, kita tengok secara general daripada awal lah. Okay, saya suka ambil dari awal. Kalau kita buat channel lah, saya buat dari sini channel. Okay, silap pula. Sekejap. So channel dari sini ke sini, ini dah complete dah satu channel. Ini dah masuk technical analysis lah. Okay, technical analysis sikit. And then kalau kita buat another channel dari sini ke sini, macam tak berapa tepat ni. Saya buat macam ni lah secara generally. Saya ambil dari bawah. Dari bawah ni. Ini channel pertama. Channel kedua. So dia dah break sikit. So sebaik-baiknya kalau let's say index kita tak drop lagi. Yang monthly ni kan, ni adalah channel yang kedua. So kalau dia maintain je atas channel ni dan menaik ke atas, kita akan nampak indeks akan cecah ke area sini lah, area yang mid channel ni macam ni. So dia akan naik ke area-area sini. Tapi berdasarkan indikator yang saya dah buat ni, dia dah ada extreme bottom signal. Extreme bottom ni maksudnya indeks dah drop betul-betul bottom lah kat sini, dan dia rebound naik atas balik, and then dia dah masuk ke bukan masuk, dia dah mula break dia punya midline. Okay, kalau dah break midline maksudnya dia dah ada kekuatan untuk naik lagi tinggi. So dia buat retracement sekejap sebelum indeks naik lagi tinggi. Itu yang saya nampak lah. Kalau nampak dekat sini yang FE2 punya indicators ni, dia dah mula ada bullish punya signal. Okay, dah mula ada bullish punya signal kalau nampak segitiga putih ni. And then histogram purple yang histogram purple dah bertukar menjadi histogram putih. Sekiranya
histogram ni mula panjat ke atas. Okay. Apabila histogram ni mula panjat ke atas, kita dah nampak memang indeks akan jadi betul-betul bullish lah. Kalau sekarang ni kita kena tunggu confirmation. Dia dah mula jadi warna putih. So dia dah menunjukkan indeks monthly dah mula masuk ke dalam bullish area. Cuma dia belum confirm strong. Once dia dah panjat naik ke atas, dia dah jadi strong. Ini bahasa yang saya gunakan dah totally different lah daripada fundamental kan. Sebab fundamental punya bahasa dia lain. Technical analysis bahasa dia lain. Dan kalau indicators pula yang saya pakai ni totally lain lagi lah bahasa dia, sebab kita dah tak pakai dah yang conventional ataupun common technical analysis. Kita dah pakai uncommon technical analysis. Ini kalau tengok berdasarkan monthly, dia dah mula ada rebound. Sekiranya harga maintain atas lower channel dan maintain naik balik ke atas midline ni, memang kita akan nampak dia akan naik lagi tinggi. So untuk confirmkan adakah harga dah mula ada potensi nak naik, kita tengok weekly. Kalau tengok weekly, dia punya entry signal dekat sini masa FE2 ni dah mula bullish kat sini, and then dah masuk dalam green zone. Normally kalau saya buang semua yang lain, kalau tuan-puan tengok dekat sini, dia punya red zone mula dari sini ke sini kan. Ini dia punya red zone dia. Okay, ni dia punya red zone. So red zone ni saya kena kurangkan sikit lah ni. Macam okay. So red zone dia dah habis dah yang weekly punya. So dia dah masuk dalam green zone. So green zone ni saya expect dia akan buat sideways dulu. Okay. Green zone ni akan buat sideways sikit lah. Sebelum habis ataupun dia buat sideways dulu sebelum dia sambung kenaikan nanti kat situ. Itu projection je, tak semestinya betul kan. So nak lagi tepat kita tengok daily. Okay, kita tengok daily. Kalau tengok daily, dia punya red zone dia habis hari tu kat sini. Dia dah habis dah kat sini. Okay, itu dia punya red zone ni kan dah habis. And then dia dah masuk green zone. Dari sini bermula daripada bila tu 15 April sampai situ, sampai 13 Ogos. Okay. And then saya drag sikit ke depan. And then daily punya dah masuk dalam red zone balik. Okay, dia masuk dalam red zone balik. Cumanya kalau tengok dekat bawah ni, okay, kalau tengok dekat bawah ni, dia dah mula mendekati dah. Sekiranya beberapa hari nanti dah mula panjat ke atas kat situ, panjat ke atas, kita boleh expect yang bursa dah mula masuk dalam strong bullish area dan akan meneruskan kenaikan. Okay. So kalau tengok daily, sikit je lagi dia nak break dia punya midline. Okay. Kalau sekiranya index FBM KLCI berjaya break dia punya midline yang ini dan berada di atas midline ni, mungkin dalam area 1549, 1550 kat situ kan, dan dia maintain atas tu, high chances dia akan terus naik. Okay. Dia akan habiskan dia punya red zone ni, tutup red zone, buat green zone baru. Most probably dia akan naik lebih tinggi lah. Okay. Mungkin boleh naik sampai previous high ke. Ketinggian yang tertinggi sebelum ni adalah 16, mungkin boleh pergi lagi tinggi. Okay, mungkin boleh cecah area sini. Ini sama. Area sini 1695. Itu just projection yang ada lah. Tapi generally apa yang saya nampak, indeks secara generally masih dalam uptrend sebenarnya. Dia cuma buat temporary retracement monthly lah kan, disebabkan oleh sentimen COVID, perubahan pemimpin, Perdana Menteri tak jawatan hari itu dan sebagainya. Weekly dah mula rebound, daily ada minor retracement dekat sini sebelum dia sambung balik rebound, ataupun mungkin dia akan buat sideways dulu sikit sebelum dia naik lagi. So confirmation dia adalah midline ni lah. Kalau dia break midline ni ke atas dan dia punya red zone dia dah mula menguncup, and then FE2 ni dah mula break naik ke atas dan jadi warna histogram putih, itu menunjukkan kita punya indeks dah strong lah. Okay.
Okey, so saya ingat itu sahajalah sebagai penutup untuk sesi kali ini. Ini just selingan je sebenarnya sebab ini topik utama je yang ini. So ahli grup pun dah tak ada soalan. Kita sampai di situ dahulu. Okey, kalau ada salah silap saya minta maaf dan sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada kali ini sehingga pukul 10.32 dah lewat dah. Besok cuti, saya ucapkan selamat bercuti, selamat meluangkan masa dengan ahli keluarga. Kalau nak pergi mana-mana besok, pandu dengan selamat lah. Okay. So sampai situ dahulu kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.